السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan yang baik dan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya pada malam ni dapat bersama dengan tuan-tuan muslimin muslimat dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pilihan daripada Allah, bukan disebabkan kesihatan kita boleh datang ke masjid ini, bukan disebabkan kemahuan kita boleh datang ke masjid ini, tetapi ini adalah pilihan daripada Allah dan kehendak yang baik daripada Allah, yakni hidayah dan taufik Allah. Man yahdillah fala mudilla lah. Sebab itu saya kena bersyukur dan semua orang kena bersyukur. Kita rasa bahawa kita tahu kita dapat mengerjakan amal baik, padahal berapa banyak pengetahuan kita tentang kebaikan, tetapi kita tidak mampu untuk berbuat baik. Kita rasa kita tahu kita mampu meninggalkan segala kejahatan. Berapa banyak pengetahuan kita tentang perkara kejahatan dan kemaksiatan, tapi kita masih tidak mampu untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, hidup ini jika mana tidak ada rahmat Allah, maka nescaya kita akan berada dalam kebinasaan. Jika hidup ini tidak ada rahmat Allah, nescaya kita akan berada di dalam kehancuran. Tetapi kita tidak pernah bersyukur tentang rahmat ini. Saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan bertanya dengan diri tuan-tuan, bilakah rahmat yang kita terima itu pernah kita bersyukur kepada Allah? Walaupun kesilapan yang kita buat berulang-ulang di dalam hidup, Allah masih memberikan kita rahmat, yakni hidup ini satu rahmat untuk peluang kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Walaupun kita tidak melaksanakan kebaikan dengan umur yang Allah beri kepada kita, dengan kita bertangguh untuk buat baik,
tetapi rahmat Allah ke atas kita tetap ada. Walaupun kita telah menangguhkan seluruh amal saleh kita yang sepatutnya kita buat. Seperti mana kita tidak menangguhkan urusan kehidupan dan keduniaan dalam hidup kita. Kita tidak pernah menangguh untuk mencari rezeki. Kita tidak pernah menangguh untuk membesarkan rumah kita, kehidupan kita, harta kita. Tapi kita telah menangguh untuk segala urusan akhirat kita. Walaupun saya tahu dan semua orang tahu tentang perkara ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak jadikan kita semata-mata untuk kita cari rezeki dan terus cari rezeki tanpa menjadikan rezeki itu satu ibadat. Allah tak jadikan kita di dalam muka bumi ini dan diberi ruang untuk saya dan tuan-tuan hidup, untuk kita berkisahkan tentang dunia yang tidak pernah berhenti. Apa yang saya telah buat dan tuan-tuan juga telah buat persiapan untuk akhirat. Ini persoalan saya. Dan kita kena bersyukur kerana Allah kurniakan kepada kita semua Ramadan. Dalam setahun diberikan kita satu bulan yang penuh rahmat. Kata masyaikh kami, kalaulah Ramadan ini seorang manusia, dia adalah guru yang paling baik. Ini kata guru kami. Kalaulah Ramadan ini seorang manusia, dia adalah guru yang paling baik dan guru yang paling hebat di dalam dunia. Dia mengajar kita dalam masa yang terlalu singkat dan kita boleh berubah secara drastik di dalam bulan Ramadan. Kita yang malas untuk beribadat pada waktu malam berubah secara drastik, boleh melakukan salat tarawih pada setiap malam dan pada melaksanakan witir 3 rakaat pada setiap malam. Selepas itu kita terus gagal sampai sekarang. Mana salat malam kita? Mana witir kita? Mana fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah? Mana ibadat itu? Sehingga kan di dalam hadis qudsi ada menyatakan bahawa senya waktu itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Khalik, pencipta kita, kepada sekalian makhluknya untuk bermunajat kepadanya. Jika kalian ada masalah, kalian minta hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu 2/3 malam, nescaya Allah kabulkan hajat itu. Mana kita pada waktu itu? Di mana saya pada waktu itu? Di mana kita semua pada waktu itu? Apakah setiap malam kita menunjukkan kesombongan kita kepada Allah Rabbul Izzah? Apakah kita sombong dengan rahmat Allah? Tuan-tuan, dalam dunia ni kita boleh sombong, walaupun peluang itu Allah bagi setiap malam. Tapi sampai dalam kubur, kesombongan kita masa hidup ni tak guna pakai. Dalam dunia kalau kita sakit, satu kampung ambil tahu hal kita. Kalau kita susah, satu kampung ambil tahu hal kita. Kalau kita jatuh motor, satu kampung akan ambil tahu hal kita. Tapi bila kita dah masuk dalam liang lahat, kita menjerit tak siapa dengar. Kita susah tak siapa dengar.
Kita dipukul oleh malaikat, tak siapa dengar. Kalau dalam dunia, kita dipukul satu kampung tahu. Kita belum lagi masuk kubur, tapi kita telah menunjukkan kesombongan kita kepada Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan, Allah bagi tahu kita mati itu betul. Kubur itu betul. Alam barzah ni betul. Alam mahsyar ni betul. Kenapa kita seolah-olah tidak mempercayai perkara itu? Walaupun jalan raya di hadapan tuan-tuan ini kerap berlakunya kematian, kemalangan, maut. Tuan-tuan, jalan ini juga telah meragut nyawa bapa saudara saya, tuan-tuan. Balik daripada solat subuh, berlaku kemalangan dan ia meninggal pada ketika itu. Jalan inilah, tuan-tuan. Dia duduk di parit 3, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak pasti saya balik ini dalam keadaan selamat sampai di rumah melihat isteri dan anak-anak saya. Tuan-tuan juga tidak akan dapat memastikan tuan-tuan dapat menjejak rumah tuan-tuan balik daripada masjid ini. Perkara yang saya tak tahu dan semua orang tak tahu, kenapa kita tak pernah pedulikan perkara itu? Walaupun rahmat Allah berikan kepada kita setiap malam, seolah-olah aku tunggu kalian datang kepada aku. Ketika waktu sahur, seolah-olah kalau kita berkata pada kalam perkataan manusia, aku tunggu kalian. Mana kalian yang ada masalah, yang kalian mengadu dengan orang sekeliling kalian, kalian mengadu dalam grup WhatsApp kalian, kalian mengadu dengan adik-beradik kalian, tetapi mereka semua tidak boleh membantu kalian. Yang boleh membantu kita adalah Allah Rabbul Izzah. Peluang itu Allah berikan kepada kita pada 2/3 malam, setiap malam. Tapi kita tak mempedulikan Allah. Kita terus mengadu dengan orang yang tak boleh bantu kita. Seolah-olah kita tak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita tak percaya dengan Allah, kita nak percaya siapa lagi? Kalau kita tak percaya dengan Tuhan kita, kita nak percaya siapa lagi? 2/3 malam, Allah bagi tahu dekat kita, siapa yang ada buat salah dalam hidupnya, masa muda tinggal semayang, juzul kalau tahun 80-an, saya ingat lagi kawasan-kawasan ni. Sebab saya pun pernah buat bendang dulu, tuan-tuan. Tak ada mesin padi, kita pukul padi, tuan-tuan. Saya pernah rasa pukul padi, tuan-tuan. Masa kita muda dulu, berapa puluh waktu yang kita pernah tinggalkan. Berapa hari puasa Ramadan yang kita pernah tinggalkan. Berapa banyak subsidi baja yang kita khianati dalam hidup ni. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kesalahan kita tidak akan dilupakan oleh Allah Rabbul Izzah, sehinggalah kita semua, saya dan tuan-tuan, akan dihimpunkan di dalam satu tempat yang dinamakan mahsyar. Betul lah, tuan-tuan. Allah bagi tahu kita setiap minggu, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Sebelum kita sampai waktu itu, Allah beri rahmat dekat kita.
Kalau kau ada salah, kalau kita pernah buat salah dalam hidup ni, bangun pada 2/3 malam, kau beritahu aku apa salah. Allah kata, aku ampunkan semua kesalahan kau. Cuma kita bagi tahu aja. Tuan-tuan, berat ke mulut kita nak bagi tahu yang aku ni salah? Susah ke, tuan-tuan? Mulut kita ni berat sangat ke kita nak beritahu pada 2/3 malam, ya Allah, aku salah. Aku pernah buat salah, ya Allah. Dan baiknya serta kasihnya Allah, setiap yang kita ucapkan kepada Allah, lalu Allah tutup seluruh keaiban dan keburukan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita cerita dengan orang, tuan-tuan, nanti satu hari dia mesti beritahu orang lain. Tuan-tuan, peluang ni Allah bagi masa kita hidup je tau. Sekarang saya hidup, sekarang tuan-tuan hidup. Tuan-tuan, Ramadan ni adalah satu rahmat Allah Ta'ala beri pada kita sebenarnya. Dan dalam masa sebulan, Allah didik kita terus untuk kita jadi orang baik. Saya kena tanya diri saya dan tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan. Kalau saya umur yang hampir masuk kepada 60 tahun, bermakna banyak kali dah saya puasa. Kenapa tarbiyah yang terus daripada Allah ini kita macam tak nak ikut, tuan-tuan? Bertahun-tahun kita tak boleh berubah jadi orang baik. Puasa ni maknanya tahan diri, tuan-tuan. Terbit je fajar, jangan makan, jangan minum, tahan diri daripada bersama dengan isteri kita sampai tenggelam fajar. Kita boleh tahan mulut kita, tuan-tuan. Boleh tahan mulut kita dalam bulan Ramadan beberapa jam. Tapi lepas Ramadan, kenapa tak boleh tahan mulut kita daripada buat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Sekarang, tuan-tuan, zaman terlalu akhir. Kita akan dapat lihat berapa ramai orang yang Islam makan di kedai-kedai yang bukan Islam dengan lahapnya. Mereka tidak peduli dah yang itu kedai bukan Islam. Mereka makan dalam keadaan yang serakah. Tapi bulan Ramadan mereka boleh tahan pada siang hari daripada makan dan minum, walaupun setitis daripadanya. Walaupun kita sedang kehausan, kita nak minum setitis air je, tuan-tuan. Kita cakap apa? Allah tahu, Allah nampak. Kenapa selain bulan Ramadan, ketika kita mampu makan makanan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul, di mana pegangan kita Allah nampak dan Allah tahu itu? Di mana iman kita? Allah nampak, Allah tahu. Di mana iman kita, tuan-tuan? Di mana pegangan kita dalam bulan Ramadan selama ini? Tuan-tuan, saya tak mahu menceritakan tentang hukum sahbatan sebab semua orang tahu. Tapi kenapa tarbiyah Ramadan ini tak memberi kesan langsung kepada saya, kepada keluarga saya?
Tuan-tuan, kalau sebulan tarbiyah yang Allah beri kepada kita tidak memberikan apa-apa kesan langsung, bermakna kita memang orang keras hati, tuan-tuan. Kita memang orang degil, tuan-tuan. Kita memang orang yang tak mau diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seolah-olah menolak kebaikan itu, walhal kita minta setiap waktu di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, boleh tak kau pimpin kami, tunjuk kami ke jalan yang lurus. Kita minta dengan Allah, tuan-tuan. Pimpin ni macam orang buta, tuan-tuan. Orang buta dipimpin oleh orang celik. Tapi kita ni minta, ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kita jalannya, kita lawan. Allah tunjuk ini jalannya, kita lawan. Allah tunjuk lagi, lawan lagi, lawan lagi, lawan lagi. Tuan-tuan, bilakah masanya untuk kita berhenti dari melawan Allah? Saya semayang, Ustaz, betul. Kita lawan bab lain. Kita tak berhenti kata orang lagi mengumpat, tak berhenti mengumpat ni lawan Allah, tuan-tuan. Bergaduh sama-sama jiran ni lawan Allah. Itu kan lawan Allah. Bila kita tak ikut hukum Allah, lawan Allah. Kalau kita buat benda, kita khianat bahagia kita, itu lawan Allah. Kita ambil hak orang. Kalau kita ambil hak orang, tuan-tuan, di sana besok orang yang kita khianati akan dakwa dan tuntut kita. Di sana tak boleh bayar dengan duit, kerana kita tak ada duit, saya tak ada duit, tuan-tuan tak ada duit. Di sana kita bayar dengan amalan kita. Kita tak ada sembahyang sunat pun. Kita tak ada baca Quran pun. Kita tak ada sembahyang malam pun. Kita tak ada apa nak bayar dengan apa, tuan-tuan. Kenyataan ini adalah kenyataan Allah dan Rasul. Bukan kenyataan saya. Tuan-tuan, kalau ada sedikit rasa takut dalam hati kita kepada Allah, nescaya masih ada ruang untuk kita menerima hidayah dan taufik Allah. Tapi kalau tidak ada sedikit pun rasa kita takut kepada Allah, maka ruang itu tidak ada untuk kita kembali kepada Allah Rabbul Azza. Sebab itu, tuan-tuan, puasa ini, Ramadan, satu bulan yang amat dirindui oleh salafus salih. Datang saja Ramadan, mereka ni gembira. Sebab itu Nabi kata, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Dengan iman dan ikhlas. Salafus salih, mereka tunggu Ramadan ini lebih daripada segala-galanya. Ketika Ramadan ingin pergi, mereka akan menangis. Kerana itulah satu-satunya di dalam 12 bulan. Bulan yang menyibukkan kita kepada Allah. Bulan yang menjadikan kita boleh dekat kepada Allah. Bulan yang kita sungguh-sungguh secara kita tidak sedar, kita boleh hampir kepada Allah tanpa dipaksa, walaupun dengan cara apa sekalipun. Saya boleh puasa, tuan-tuan boleh puasa tiap-tiap hari.
Tapi kalau bulan lain, tuan-tuan, kita nak puasa, kita tak boleh. Padahal caranya sama je, tuan-tuan. Tapi bulan puasa, tak ada siapa paksa kita. Kita boleh puasa hari-hari, tuan-tuan. Tapi lepas bulan puasa, kita nak puasa Senin Khamis pun tak boleh. Kita nak puasa Rajab baru ni pun tak dapat, walaupun sehari. Syakban tak dapat. Tapi bulan Ramadan, bila diumumkan besok adalah Ramadan yang pertama, tak payah siapa paksa kita. Alhamdulillah. Kita boleh datang masjid setiap malam, tarawih 8, sampai bergaduh tuan-tuan orang tarawih ni. Kenapa buat 8? Kenapa tak 20? Yang 20 kata kenapa 8 sikit sangat? Sampai bergaduh tuan-tuan. Lepas Ramadan kita tinggalkan begitu saja semayang malam tanpa kita pedulikan Allah Rabbul Izzah, walaupun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun faridatun alayya wa sunnatul lakum. 3 perkara ini fardu atas aku, sunat atas kamu. Tuan-tuan, semayang malam ni sunat muakkad, tuan-tuan, sunat berat tau. Sunat berat, tuan-tuan. Habis Ramadan, kita dah tak semayang malam. Habis Ramadan, kita dah tak tadarus, tuan-tuan. Kenapa Allah ajar kita tadarus? Bulan Ramadan, Quran diturunkan. Saya tak nak cerita Quran diturunkan. Mana datang semangat kita baca Quran Ramadan ni, tuan-tuan. Tapi lepas Ramadan, di mana Al-Quran tu? Hari ini kita pegang tak Quran? Hari ini kita baca tak Quran? Tuan-tuan, beginilah. Duit yang kita cari dari muda sampai sekarang tak ada, tuan-tuan. Lepas kita mati besok tak ada. Kawan-kawan kita ni yang sama minum, sama makan, kita masuk dalam liang lahat, tak ada. Rumah yang kita besarkan sampai kita bergaduh adik-beradik tentang harta pusaka sehingga putus silaturahim. Dan saya tahu dan tuan tahu, putuskan silaturahim lebih pada 3 hari, tidak ada rahmat Allah. Allah benci maknanya orang yang memutuskan silaturahim. Yang kita bergaduh ni, tuan-tuan, masuk liang lahat tak ada. Apa yang ada, tuan-tuan? Salah satu yang Nabi janji dekat kita, Quran. Tapi kita tak sentuh pun Quran dah seminggu. Kita tak sentuh pun Quran, tuan-tuan, dah sebulan. Ada yang dah setahun tak sentuh Quran, dah setahun tak pegang Quran. Nabi kata, besok kau dah masuk liang lahat yang ada Quran. Kawan kau ni tak ada. Kawan-kawan kita yang sembang di kedai kopi ni bertahun-tahun, tak ada, tuan-tuan. Kita kan tengok, kita sedar, selepas daripada 7 langkah orang meninggalkan kita, kita tengok sekeliling kita. Mana isteri aku? Mana anak-anak aku? Mana kawan-kawan aku? Malaikat kata, tak ada. Mana duit aku yang aku cari selama 60 tahun ini? Tak ada, kata malaikat. Tiba-tiba datang ada satu orang pemuda yang cantik. Bagi tahu kita, akulah kawan kau sekarang. Kita tanya, engkau siapa? Masa engkau hidup dulu, semua orang tak pedulikan aku. Tapi engkau je yang pedulikan aku.
Masa hidup dulu, semua orang tak nak tengok aku. Semua orang tak nak tengok aku. Tak nak pegang aku. Kau seorang aja yang terhege-hege. Ambil aku di rak tu. Pegang aku, cium aku, tengok aku. Orang lain tak peduli pun. Kalau dia boleh bercakap, dia kata, wahai anak Adam, aku sunyi. Dah lama orang tak pegang aku. Orang cuma jadikan aku sebagai bahan wakaf saja. Tapi orang tak pedulikan aku. Dah lama aku tak kena pegang. Dah lama orang tak tengok aku. Dah lama orang tak peduli aku. Tapi masa dalam hidup engkau seorang saja yang pegang aku. Tuan-tuan, ada yang paling malang. Di rumah orang Islam kini telah tidak ada mushaf Al-Quran. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila hari akhir, minggu akhir, bulan akhir, tahun akhir, saya baca Quran. Bila masa yang terakhir, tuan-tuan baca Quran. Kenapa Ustaz? Saya kena tanya diri saya. Allah sebut dalam surah At-Takasur, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Sebelum Allah bertanya kepada kita tentang perkara itu, kita tanyalah dulu diri kita. Sebelum kita dihisap, kita tanyalah diri kita, tuan-tuan. Semua orang tinggalkan kau, aku je teman kau sampai hari kiamat. Masa tu baru kita tersedar apa yang kita buat dalam hidup ni tak ada apa-apa. Datanglah Ramadan berpuluh kali sekalipun, tapi tak menjadikan kita apa-apa dalam hidup ini. Tuan-tuan, Ramadan ini sebenarnya adalah rahmat Allah yang Allah beri kepada kita. Macam inilah, saya dah dengar, tuan-tuan dah dengar. Ramai dah kita dengar benda ni, dah banyak kali dengar benda ni daripada ustaz-ustaz. Yang kita tahu pun macam tu. Sampai bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa kita. Kita ni jenis orang degil, tuan-tuan. Tak nak minta ampun, tak nak menangis dengan Allah. Walaupun kita salah bertahun-tahun, tapi kita ni degil. Nak buat macam mana, tuan-tuan, orang degil? Nak buat macam mana? Kita ni degil. Masalahnya kita degil ni dengan Allah, bukan dengan orang. Masalahnya itu je, tuan-tuan. Kita tak degil dengan orang, tuan-tuan. Tapi kita degil dengan Allah. Allah bagi kesempatan, kalau dibagilah saya hidup sampai bulan Ramadan ni. Sebab saya tak tahu. Mungkin umur saya 2 hari nak Ramadan, Allah ambil saya. Tak sempatlah saya duduk dalam bulan Ramadan. Mungkin Allah ambil, tuan-tuan. Saya tak tahu dan tuan-tuan tak tahu. Dan ini memang janji dia. Perkara yang kita tidak tahu, iaitu bila kita dilahirkan dan bila kita dimatikan. Tapi benda yang kita tak tahu inilah yang kita buat tak tahu, tuan-tuan. Benda yang kita tak tahu inilah yang kita buat tak tahu. Sampai bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa kita. Sampai bulan Ramadan, Allah janjikan syurga untuk kita. Sampai bulan Ramadan, Allah janji kat kita, Allah keluarkan kita daripada neraka Allah. Kalau kau nak keluarlah. Tapi kalau kau tak nak keluar, kau nak kata orang lagi, kau nak gaduh dengan orang lagi, kau nak bermusuh dengan orang lagi, kau tak nak keluar. Walaupun aku bagi kau peluang untuk keluar daripada neraka Allah.
Kau degil juga, terpulanglah. Sebab di akhirat tidak ada masa untuk patah balik. Walaupun kita minta patah balik. Ini bukan saya cakap, tuan-tuan. Ini Allah cakapkan. Tiap minggu Allah ingatkan kita. Nanti sampai masa tu tak boleh patah balik, dia kata. Allah kata macam tu. Tapi kau minta patah balik, tapi tak boleh dah. Mana ayatnya, tuan-tuan? Tiap-tiap minggu ni. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kan ada ayat balik tu. Kita cakap dengan Allah apa? Farji'na. Kami nak balik, ya Allah. Saya yang berdosa ini, saya akan cakap dengan Allah. Farji'na. Farji'na. Ya Allah, aku nak balik dah. Aku nak balik, ya Allah. Masa hidup dulu, aku tak peduli pun peluang ini. Kau bagi aku peluang, aku tak peduli, aku tak nak ambil, aku sombong. Allah tanya, kau nak buat apa lagi? 60 tahun tak cukup. 70 tahun tak cukup. 80 tahun tak cukup. 60 tahun kau buat apa? Aku bagi kau 60 tahun, kau buat apa? Aku bagi kau 70 tahun, kau buat apa? Aku bagi kau 80 tahun, kau buat apa? Kita nak cakap apa dengan Allah? Kita kata, inna muqinun. Aku dah yakin dah, ya Allah. Masa tu tak boleh patah balik. Allah bagi kita umur. Mulut kita hanya untuk bercakap hal yang kita akan tinggalkan. Kita cakap benda sama je, tuan-tuan. Sembang benda sama je. Kenapa tak boleh guna mulut untuk selawat, untuk kumpul Qul Huwallahu Ahad? Mana mulut kita? Kenapa tak boleh ke, tuan-tuan? Masih hidup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Punya baiknya Allah, sayangnya Nabi. Nabi kata, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad seperti mana dia membaca 1/3 Quran. Kalau baca 3 kali sama macam baca sebuah Quran. Masa ada mulut tak nak baca, tak peduli pun. Tapi bila mulut ini telah ditutup oleh Allah, baru kita minta sedekah dengan orang. Boleh tak bacakan tahlil untuk arwah? Boleh tak? Tuan-tuan, jangan tunggu jadi peminta sedekah, tuan-tuan. Jangan tunggu kita minta sedekah dengan orang. Yang minta itu anak kita. Mungkin yang minta sedekah itu isteri kita. Mungkin yang minta sedekah itu abang kita. Mungkin yang minta sedekah itu adik kita. Boleh tak tolong bacakan Qul huwallahu untuk abang saya?
Isteri kita jumpa orang masjid, boleh tak mam bacakan Qul Huwallah untuk suami saya? Jangan tunggu masa tu, tuan-tuan. Allah bagi kita umur ni, mana Allah bagi kita peluang. Tak susah pun. Antara satu surah yang bercerita tentang Allah, itulah surah dia. Kita duduk saja-saja, kita buat apa? Sebab Allah tanya nanti, bukan saya tanya, saya tak tanya pun. Yang tanya nanti Allah Ta'ala. Dia yang tanya, engkau ada mulut masa hidup dulu, engkau buat apa? Tak boleh, kau sebut nama aku, tak boleh. Qul Wallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak tipu Allah ke tuan-tuan? Kita boleh sembang, bercakap. Takkan kita nak tipu Allah? Tuan-tuan, 8.40 dah. Saya pun nak berhenti dah ni. Sikit lagi. Boleh tuan-tuan? Saya nak balik jauh juga ni. 1 jam 40 minit. Sebenarnya Ramadan ini, tuan-tuan, kalau kita nak dapat macam Allah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, difardukan atas kamu puasa, mudah-mudahan, kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bila engkau puasa, kan jadilah orang takut pada Allah. Sebenarnya tu aja, tuan-tuan. Wahai orang beriman. Ayat ni selalu dia baca. Nanti nak masuk Ramadan, baca lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam ila al-akhir ayat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah suruh kita jadi orang takut. Baiknya Allah macam ni, tuan-tuan. Saya nak sebut baiknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni baik, sayang kita. Tiap-tiap minggu, mimbar ni jadi saksi. Tiap-tiap minggu. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Tiap-tiap minggu mimbar ni. Wahai jemaah, aku wasiatkan kat diri aku dan kamu semua, takutlah pada Allah Ta'ala. Kerana takwa ini pesanan Allah, wasiat Allah dalam Quran. Tiap-tiap minggu. Bukan sekadar jadi pesan, jadi wasiat je, tuan-tuan. Sayangnya Allah kat kita, Allah bimbing kita sebulan nak jadi orang takut. Dibimbing kita sebulan jadi orang takut. Bukan tiap-tiap minggu je aku pesan dekat kau. Sampai bulan Ramadan, aku pimpin kau pula. Macam mana nak jadi orang takut, baiknya Allah. Sebab itu, tuan-tuan, Ramadan ni, apa-apa pun lah, bukan Ramadan saja. Kalau kita dapat menyelesaikan 3 makhluk yang ada dalam diri kita ni, kita berjaya. Pen ni saya tutup. Pertama, makhluk tu nama dia hati. Kedua, makhluk tu namanya mulut, lisan. Yang mana mulut ni tempat keluarnya perkataan. Yang ketiga, makhluk tu namanya seluruh anggota badan.
Sebab itu tuan-tuan, bulan puasa 3 makhluk ini berlaku serentak. Serentak berlaku tuan-tuan. Puasa tak ada niat, tak boleh puasa, tak sah. Tak sah puasa tanpa niat. Allah didik hati kita supaya hati kita jadi orang baik. Sebulan Allah didik hati kita. Sebelum lagi masuk terbitnya fajar, kau kena niat buat baik. Kau kena niat buat baik. Kalau kau tak niat buat baik, tak sah buat baik dengan tu. Kau buat baik ni kerana aku tau, jangan buat kerana orang. Kau buat baik ni kerana aku. Allah ajar macam tu. Sebab apa? Sebab antara ibadat yang tidak ada sombong, tidak ada riak di dalamnya, puasa. Tak ada orang riak dengan puasa, tak ada orang sombong dengan puasa, tuan-tuan. Orang nak pergi jalan bandar, Pekan Tanjung Karang, tengok, aku puasa. Tak ada lah, tuan-tuan. Tak pernah jumpa dalam hidup. Kau jangan cakap banyak, aku pun puasa lah. Dia akan cakap macam itu. Allah ajar kita, hati kita jangan buatkan orang. Sebab apa? Sebab besok dekat akhirat, amalan yang kita buatkan orang ni, Allah suruh cari orang tu, minta dengan dia. Sebab dalam dunia ni kau tak buat kerana aku pun, semua kau buatkan orang. Pergilah minta dengan dia pahalanya. Pergilah minta dengan dia syurganya. Sebab masih hidup dulu, kau tak buatkan aku, kau buatkan orang. Pergilah cari dia. Masa tu kita menyesal, tuan-tuan. Jadi puasa ni, Ramadan ni, Allah ajar hati kita ikhlas. Buatlah apa pun ikhlas, tuan-tuan. Kita belajar ikhlaskan diri kita. Sebab itu amalan orang ikhlas ini, amalan yang hanya Allah yang dapat membalas. Sampai malaikat tak tahu nak tulis. Macam mana banyaknya, tak tahu nak tulis. Amalan orang ikhlas. Sebab itu pahala puasa, wa ana ajza'u bihi, aku yang balas pahala puasa ni. Ni hebatnya tuan-tuan puasa. Kita belajar ikhlas ya tuan-tuan. Saya belajar ikhlas. Tatkala semua orang ingin menunjukkan amalannya, kita sorok. Sebab Allah terlalu kasih bagi orang yang menyembunyikan amalannya. Kita belajar sorok ya tuan-tuan. Ramadan tahun ni tak payahlah nak tunjukkan kita baca Quran, nak tunjukkan kita pergi sembahyang tarawih, nak tunjukkan kita pergi bersedekah. Kita sembunyi-sembunyikanlah. Dah banyak tahun dah kita tunjuk dengan orang. Kita bagi sedekah dekat orang, tunjuk. Kita tarawih tunjuk, kita tadarus tunjuk, tuan-tuan. Dalam grup WhatsApp, dalam Facebook. Cukup-cukuplah. Udahlah kita ditipu, tuan-tuan. Besok balik kosong, tak ada apa-apa. Ya, cukuplah, tuan-tuan. Ya, tak payahlah kita tunjukkan amal baik kita. Besok kita susah kat sana. Kedua, Allah ajar kita perkataan yang baik. Baik Allah didik kita sebulan kita cakap baik dalam bulan Ramadan. Saya pun tak marah-marah dalam bulan Ramadan. Kita pun bila puasa ni tak nak marah kan. Sampai Nabi ajar kita, kalau nak marah, kalau nak buat orang zalim kita cakap apa? Ana saimun. Aku berpuasa. Pukul 10 pagi kalau ada daging ayam dekat celah gigi ni, kita tak berani nak telan kan? Kita cakap apa? Kita ambil congkel, kita buang kan? Kita buang daging tu. Kita kata apa? Kalau aku makan batal puasa, Allah tak tahu. Tapi jangan bulan puasa je tuan-tuan. Nanti sampai raya haji, daging orang jangan ambil tau. Kalau ambil daging orang, haram tak tuan-tuan? Hak kita 1 kopon, tapi bawa balik 3 plastik. Jadi yang 2 plastik tu haram ke halal tuan-tuan? Kalau kita dah buat tiap-tiap tahun, kita dah makan daging haram banyak tahun dah. Kenapa kalau ada sikit je celah gigi, kita tak nak telan, kita kata haram?
Takkanlah tuan-tuan, kalau celah gigi kita tak berani telan, takkan 2 beg plastik daging korban kita berani makan. Kalau dah buat 30 tahun, nak minta maaf dengan siapa ni? Kita nak minta maaf dengan siapa ni tuan-tuan? Kalau kita ambil daging korban bukan hak kita, kita ambil ekor lembu senyap-senyap bukan hak kita, kita nak minta maaf dengan siapa ni? Sebab dosa dengan orang ni ditangguh keampunannya. Dan kita ambil hak orang lain, kita ambil harta orang lain dengan jalan tanpa izin, selagi orang tu tak halalkan, selagi itulah kita tak boleh keluar dari neraka Allah. Berapa banyak dah selesai kita kena bakar, selesai, baru kau boleh keluar. Kalau kita dah buat 40 tahun, ambil daging korban hak orang lain, 40 tahun kita kena bakar. Kalau setahun 2 beg tuan-tuan, kalau 40 tahun 80 beg. Duduklah dalam neraka tuan-tuan. Kalau bulan puasa daging celah gigi kita takut, di mana ketakutan itu? Kemudian didik seluruh anggota badan kita. Tangan, kaki, telinga, perut. Sebab Nabi kata asal segala kejahatan itu daripada perut. Jagalah. Saya sama-sama jaga. Tuan-tuan pun sama-sama jaga. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi sebelum saya tutup, besok malam pertama bulan Ramadan, jangan lupa baca doa. Allahumma ahillatu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Diumumkan malam ni puasa je, maghrib tu kan. Maghrib tu dah kita dah baca dah doa. Baca doa tu jangan lupa tuan-tuan. Kalau kita gembira lah datang bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang tak gembira, dia tak baca. Orang yang tak gembira, dia tak peduli sebab dia tak gembira. Orang yang gembira ni tuan-tuan, dia siap-siap. Itu yang sampai saja malam Ramadan, dia akan siap-siap. Allahumma ahillatu alaina Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya. Nah, itu. Lepas sembahyang maghrib baca. Saya alhamdulillah tuan-tuan, tiap-tiap tahun masuk jam maghrib tu saya akan baca doa tu, ajak isteri, ajak anak-anak, menantu-menantu semua, dengan cucu-cucu saya sekali saya kumpulkan. Setiap tahun macam tu tuan-tuan. Alhamdulillah masih tak tinggal lagi lah, syukur dengan Allah. Sekurang-kurangnya kita tunjukkan rasa kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak apa yang Nabi janji kat kita. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ikhlas, dalam keadaan dia seronok, kita nak apa tuan? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah ampunkan dosa kita. Baik, kalau saya salah baca doa tu, tengok tuan-tuan tolong betul kan. Jadi setakat ini saja. Saya mohon ampun, mohon maaf tuan-tuan pada semua jamaah di sini. Mungkin apa yang tuan-tuan inginkan tuan-tuan tak dapat daripada saya. Sebab saya bukan orang yang pandai, bukan orang alim. Jadi ini yang saya tahu dan ini yang saya nampak tentang Ramadan itu. Yang saya nampak pada jiwa saya, yang saya nampak dan orang tinggalkan. Yang inilah yang saya bercakap untuk pada malam ini. Jadi itu yang saya mampu untuk diri saya dan semua jamaah di sini. Akhir kalam,
Mohon ampunan, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.